Alright, okay. Sekejap ya, sekejap. Okay, bismillah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, guys, boleh on camera. InsyaAllah cikgu akan sambung untuk sesi petang. So, sesi petang kita adalah sesi untuk kita design latihan yang ketiga. InsyaAllah latihan yang terakhir lah. Untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita tengok macam mana daripada awal pagi, latihan pertama, latihan kedua yang telah kita lakukan dan kita boleh apply untuk latihan yang ketiga. Jadi latihan ketiga ni saya siapkan tadi. Adik-adik semua yang berada di hadapan saya, yang ready, walaupun saya tak nampak muka, boleh on kamera. Kalau tak on pun tak apa, janji komen. Jadi sebelum kita mula, boleh saya nak tahu adik-adik semua ready? Kalau ready, komen. Okay, saya akan share screen saya punya slide sebentar ya. Okay, right. So adik-adik semua nampak screen? Okay. So pada petang ini kita akan sama-sama go through, okay, bagaimana kita akan membuat satu lagi latihan yang ketiga, iaitu design poster menggunakan Canva. Jadi daripada pagi latihan pertama, latihan kedua, kita dah sama-sama untuk belajar bagaimana nak gunakan elemen, right? Nak gunakan keyword yang sesuai untuk kita cari di dalam tools yang ada, right? Dan kita menggunakan beberapa lagi elemen-elemen yang saya rasakan walaupun basic, walaupun mungkin ada di kalangan semua dah pernah guna, tetapi tadi yang saya share adalah flow dia, flow daripada awal, bagaimana nak create, bagaimana nak namakan, bagaimana nak masukkan everything. So kita sambung latihan yang ketiga, insyaAllah latihan yang mungkin latihan yang final. Saya akan guide kali ini permintaan daripada Sifu. Saya nak adik-adik boleh buat follow apa yang saya tunjukkan dekat screen, dan kita akan sama-sama bina poster daripada blank, iaitu kosong, sehingga siap. Jadi di akhir nanti, setengah jam ataupun beberapa minit sebelum kita closing, kita akan review adik-adik punya hasil latihan. Okay. Jika nampak di saya punya screen, tak apa, it's okay. Jika nampak di screen ni, ini adalah final artwork lah. Final artwork daripada latihan pertama. Latihan kedua tadi open. Jadi adik-adik boleh berkreativiti. Yang pertama, yang kedua tadi boleh berkreativiti. Cuma apa yang saya guide daripada awal pagi tadi, kita nampak dia punya flow, macam mana cara dia. Saya tunjukkanlah. Jadi pada sebelah petang ini, insyaAllah, saya nak adik-adik semua di akhir nanti, mungkin dalam pukul 3, pukul 3.30 hingga pukul 4 nanti, dalam masa tempoh sejam ni, saya nak bantu adik-adik semua menghasilkan seperti mana yang berada di skrin. Possibility tu mungkin tidaklah sama, tetapi saya harap step, cara bagaimana nak masukkan shape, masukkan frame di dalam poster ini, adik-adik boleh bawa balik nanti. Bawa balik maksudnya habis kursus ni, adik-adik dapat ilmu sesuatu yang dia boleh diguna pakai. Sebab design poster ni macam-macam bentuk, macam-macam pilihan. Alright, so kita teruskan. Okay, bagaimana kita nak create new document, new design. Okay, yang ini saya padam. Okay,
Sebentar ya, dia yang ini saya okey. Saya tak padalah, saya biarkan dia dekat tab. So, okey, pergi pada home. Still ingat untuk create new design mesti di sini yang pertama ataupun melalui template lah. Ada dua cara. Create a design and then pada petang ini kita gunakan template poster. Pagi tadi kita gunakan template ini Instagram post. Okay, so kita akan guna poster. Okay, adik-adik boleh follow create design blank design Okay, alright. Akan datang untuk dapat idea. Okay, kalau tak ada idea kena ada buat design. Template banyak. So hari ni kita tak nak ajar template lah sebab template tu boleh explore sendiri. So kita akan guna blank design. Okay. Right. So di dalam poster yang saya share tadi, okay, yang ini. So kita akan masukkan beberapa shape peringkat awal, step awal. Adik-adik kena follow saya, okay, boleh follow kita pergi kepada elemen. Kita masukkan shape. Shape. Okey. Dalam Canva, bila kita pergi pada bahagian shape, see all. Ini. So, dia banyak shape dia banyak shape. Nanti boleh play around lah, boleh explore. So, untuk tips pada petang ni, kita gunakan bahagian yang ini, yang square shape. Dan kita macam mana kita nak dapatkan rotation. Rotation ni. Yang bahagian kotak kuning ni. Jadi, adik-adik gerakkan dia. And then di bawah ini dia ada rotate icon. Everything shape ataupun foto elemen-elemen di dalam Canva, kalau kita nak rotate, kita kena klik bahagian ni. Okay. Alright. So nampak dia punya degrees. Nampak? Okay, nampak bahagian bawah ni. So saya tolong check berapa degrees. Sebentar dapat tak yang ni degree? 62 lebih kurang. Okay, simple. Okay, 62 degree. Okay, 62. 61, 62. Okay. Kemudian, bila dia terlebih daripada bahagian kita punya artboard ni, bahagian ruang kerja ni, dia akan terpotongkan, betul? Okay, so nak dapatkan shape yang seperti ini, so adik-adik kena besarkanlah kotak ni. Kalau daripada bawah, dia akan ke bawah lah. Okay, so kita nak bahagian yang ini. Kita nak seolah-olah dia terkeluar pada sini. Sini sehingga sini. Okay. So, supposed to be here lah. Yang kena ada. Kita kena penuhkan. Okay. So, kita ke bawahkan sedikit. Movekan dia. And then kita besarkan. Sama ada tarik ke atas ataupun ke kanan. And then kita tolak. Okay. Kita nak tinggalkan yang ini. Kita nak adakan shape yang ini. Seperti yang sampel kita. So, dia ada shape ni. Ini yang pertama. Okay. So, dapat? Saya harap adik-adik boleh follow. Okay. Komen dapat. Ataupun komen nombor 1. At least adik-adik bersama dengan saya. Baik. Tanya Fad. Okay. Baik, Akilah. Alright. Okay. Color abaikan Bukan abaikan terus. Maksudnya untuk first step ni kalau kita tengah proses menyusun proses untuk masukkan elemen semua tu, bear in mind kalau ada setengah orang tu dia suka terus colorkan, okey kita masukkan, tapi ada setengah orang tu dia abaikan dulu, dia just masuk elemen yang lain pun boleh terpulang kesesuaian diri. Okey, baik. Kalau kita nak masukkan color macam mana? Ini color. Alright. Shape. Background pun sama. Background, bila kita tekan background yang putih ni, dia ada biru, dia diminta masukkan color background. Kena select, kena pilih dululah. Okay. Saya terus masukkan color kuning. Okay. Color kuning ni dia ada, saya tengok kat sini sekejap. Color kuning ni apa kod color dia. Adik-adik kalau perasan
dekat kita punya ni code color, seandainya akan datang ada share, file ataupun project nak guna color yang simple. Okay, sebagai contoh yang simple ni dia ada from image, dia keluarkan dia punya color yang maksudnya dia punya tone color yang ada dalam image tersebut. Tetapi sebagai contoh dalam design yang simple ni, kita ada color kuning ni, kita nak bawa kepada kita punya new file. So copy FD FFD 210. Okay. So saya ajarkan ni bagaimana nak masukkan ni FFD, saya lupa tadi nombor dia, 210. Adakah berjaya? FFD 210. Okay, alright, dapat sama. Okay, so dapat warna yang sama. So terpulang. Kalau kreativiti adik-adik rasa nak tukar warna kemudian boleh, tapi follow dulu. FFD 210. Saya komen dekat tu. And then paste. Alright. Semua dapat? Okay, tengok tadi komen semua dapat. Okay, kita turunkan sikit. Yang kedua, oleh kerana kita dah ada sampel, so kita dah construct kita punya idea, shape yang sama, terus kita gunakan untuk footer di bahagian bawah. Okay. Bahagian bawah ni ada satu shape yang di sini. So kita boleh terus gunakan. Sebab kita dah construct idea ni. Jadi adik-adik boleh terus apply. Okay. Letakkan di bahagian bawah. Adjust dia punya size. Okay, yang tinggi rendah ni bergantung kepada susunan nanti. Mungkin kecil sikit ataupun terbesar sikit, itu nanti kita tengok kesesuaian lah. Okay, kita dah ada dua elemen menggunakan shape. Okay, next kita akan gunakan elemen apa? Yang ini elemen yang baru. Okay, line and shape ni kita delete. Saya nak adik-adik pergi ke bawah sikit. Untuk bahagian elemen, kita tengok di bahagian frame, and then see all. Okay, see all. Dekat sini pelbagai idea yang boleh kita guna pakai. Frame ini function dia apa? Sebagai contoh, saya tunjuk sampel sebelum kita cari shape tu. Okey, kalau contoh bulat, nanti kita akan ada shape bulat kan? Nanti gambar yang ada awan dengan ground ni adalah yang mana kita boleh masukkan gambar. Kan? Ini ada contoh logo sekolah kan? Khalifah Model School Secondary. So nanti kita akan gunakan shape elemen ni, elemen frame yang bulat. Betul. Elemen frame yang bulat. Okey. Sebentar ya, saya cuba cari shape yang ini sebentar ya. Jadi apa? Yang ini kalau ikut dia recently use ni dia bahagian sebentar ya. Saya lupa dia punya keyword. Shape, grafik. Okay, ini shape. Dia berbeza ya. Ada yang ada shape yang only shape. Yang satu lagi dia mesti frame. Bila frame, kalau adik-adik pasal ni, bila kita dah pernah guna, so senang. Dia akan ada recently use akan datang. Jika tidak pernah guna, kita pergi shape, kita kena scroll ke bawah. See all ni, bahagian frame, kita cari. Okey, siapa jumpa boleh komen nombor 2. Shape nombor 2 Okey, sebentar saya scroll ke bawah. Okey. Jadi frame sebentar sebab nanti kita akan masukkan gambar di dalam frame. Jadi gambar adik-adik mungkin ada kat sini, boleh masuk dalam frame. Cuma design dia tu design yang menarik. Okey, dia macam ni lah. Ini
Kalau adik-adik perasan ni dia hampir-hampir, tetapi dia ada lagi dia punya pattern tu dekat bawah. Sebentar kita cari supaya adik-adik dapat. Dia hampir-hampir sebenarnya. Okey. Saya dekat bawah sikit. Dia agak jauh tapi tak apa, kita akan cari. Okey, sebab dia shape dia nice untuk kita pakai. Okey, sambil-sambil tu boleh masukkan yang bulat. Kalau adik dah jumpa yang shape sama seperti yang saya ni, adik-adik boleh masuk yang bulat. Yang bulat ni, sekejap. Adik-adik boleh guna shape yang bulat tu, boleh apply. Saya lupa dia punya ni. Sebentar. Cari. At least dia membantu saya lah. Sekejap saya. Okey. Baru saya teringat. Okey, adik-adik boleh saya tengok skrin saya ni. Frame kreatif. Ya Allah, petang-petang dia terlupa pula. Tadi dah tulis dah. Frame kreatif adik-adik. Frame kreatif, okey, cikgu, okey. Bila kita tahu keyword itu yang penting. Kadang-kadang kita scroll tak jumpa, okey, mungkin jumpa ataupun take time. Tapi kalau lebih senang kita tahu dia punya keyword. Frame kreatif kita pergi pada grafik. Okey, dah jumpa pun. Okey, adik-adik jumpa tak? Type frame kreatif and then pilih bahagian grafik. Okey. And then grafik, so kita jumpa yang ini. Komen nombor 2. Jumpa tak? Kalau jumpa, alhamdulillah. Kita boleh terus masukkan dalam kita punya slide. Nampak? Okey. So kita ada 2. Okey. Yang pertama tadi bulat untuk kita punya logo sekolah. Yang kedua shape yang bulat ni untuk kita letak kita punya gambar, elemen gambar di dalam dia. Okey, nice. Okey, Akilah, adik Akilah, adik Razan, adik Abud. Okey, nice. Yang lain-lain boleh follow Alright. So kita continue untuk susunan. Jadi ada yang terkadang design ni dia follow elemen-elemen lah. Kalau bulat dia akan bulat, kalau kata shape semua straight line dia straight line. So dekat sini kita follow ada yang rectangle. So untuk frame ni saya gunakan frame kreatif. Kita gunakan juga cara rotation supaya follow kotak yang di atas ni. Adik-adik boleh rotate. Rotate. Okey, tengok rotate. Lebih kurang lah. Kalau nak lebih sharp, lebih tepat, zoomkan ruangan kerja tu, ruangan artboard tu, zoomkan and then yes, hampirkanlah sebab nanti kita akan tindihkan dia. Kita akan gerakkan dia. Okey. Dapat nombor 2. Komen nombor 2 dah masuk, kemudian kena edit. Edit supaya kita dapat hampir-hampir sampel kita. Okey, ini kita besarkan sikitlah. Besarkan sikit. Yes. Okay. Ada masalah? Kalau ada masalah boleh terus bertanya Baik. And then kita ada bulat tadi. Yes. Dah ada bulat. Tapi bagaimana kita nak ada bahagian belakang ni? Dia ada border tu. Okey. Untuk yang border ni okey, saya teruskan mungkin Cikgu Najwa boleh iPhone. Alright. Untuk border kan dia ada nampak border ni kan. So saya damikan di bahagian belakang. Sekarang ni kita dah ada shape ni. Frame. Kita nak masuk shape bulat di bahagian belakang dia. Kena ada beza frame dengan shape dalam elemen. Okey, nanti saya tunjukkan. Alright. So
Bagaimana kita nak movekan yang depan ke belakang, belakang ke depan? So kita akan right click kepada objek sama, and then right click bring to front. Yang ini frame, yang ada gambar tanah, ada gambar awan, ada gambar cloud tu, itu frame. Kena pegang dulu. Nanti saya akan tunjuk macam mana dia boleh berubah jadi gambar. Okey. Jadi pada frame ni kita nak lebih kurang size dia. Okey. Right, gunakan dotted line Bila kita move ni, kita nampak dia punya guideline tu, center, and then kita pilih. Pilih kedua-dua untuk kita scale. Kita kecilkan dia secara bersama. Ataupun kita groupkan dia. Okey, nampak? Ini kita kecilkan dia. Boleh adik-adik? Yang ini siapa dah siap yang ni? Komen nombor 3. Komen nombor 3. Okey, Akila Razan Naju. Right. Kita punya idea supaya frame belakang dia tu ada shape. Sebab di dalam Canva buat masa ni dia belum ada lagi untuk buat border secara gambar. Okey. Selepas ni saya akan tunjukkan macam mana kita masukkan gambar ke dalam kita punya frame. Okey. Right. So ada lagi satu. Okey, sekejap sebentar Okay, satu lagi shape kita tinggal yang ini. Kita nak masukkan elemen yang ini, elemen design ni. Okey, sekarang kita dah masuk yang backdrop, bulat, frame dengan gambar ni. Right. Okey. Komen nombor 3 Ruhaya Omar Mukri. Okey, nice. Sama lari sikit, besar sikit tu standard lah. Kalau boleh sama, alhamdulillah. Okey. Kita akan cari word baru, iaitu rounded rectangle. Okey, rounded rectangle. Untuk kita dapatkan shape yang ini, yang dua ni, supaya elemen continuous design. Yang ini, okey, jumpa rectangle. Dia ada shape yang berwarna merah. Dia rounded. Kita klik pada dia. Okay. And then kita edit. Rotate. Masih rotate. Sebab untuk bahagian yang atas ni, elemen dia semua dia ada degree lah. 29. Ini boleh tak? Oh, tak sama lah Okay. Tak apa, it's okay. Numbering dia tak sama. Adjust sesedap mata memandang lah. Yang ini dia tak boleh adjust yang tengah. Dia hanya boleh corner. Alright, so corner kita adjust macam ni lah. Besarkan, kecilkan, and then susun. Susun seolah-olah dia continuous. Okay. Buat satu lagi, duplicate. Duplicate, Ctrl D. Okay, dan letakkan di bahagian bawah. Ni ice lemon tea. Ni bukanlah ni Sprite. Alright. And then, okay, dekat sini baru kita bersedia untuk tukarkan warna dia. Okay. Let's say yang ini coklat, dark chocolate, and then ni a light brown. Bagaimana saya dapat? Ini dapat hasil daripada gambar. Jadi untuk dapatkan warna yang sama, kita masukkan gambar. Alright, kat sini saya nak ajar adik sekalian. Untuk dapatkan gambar, okay, bagaimana saya dapatkan gambar? So adik-adik boleh download daripada website lah. Tetapi untuk latihan ketiga ni saya share dekat kita punya chat. Okay, nanti download Okay, saya akan share. Yang pertama adalah gambar secondary school. Ini gambar saya ambil daripada website sekolah lah untuk kita sama-sama buat latihan. Okay. Alright, ini gambar yang pertama.
Regis Khalifah Model School. Okay, adik-adik boleh download and then save dalam folder khusus. At least nanti nak upload di dalam Canva, kita guna gambar yang sama. Kemudian gambar yang kedua, saya download daripada website juga, adalah logo sekolah. Logo sekolah. Jadi adik-adik boleh download. Okay, dan logo dan file yang ketiga saya akan share adalah screenshot. Okay, screenshot website. Kenapa screenshot website? Sebab dalam kita punya sampel ni, sebentar ya. Kita ada, kalau adik-adik nampak kita ada grafik phone yang menunjukkan website lah. Register now untuk apa ni, parent ataupun untuk kita punya mereka-mereka yang ternampak poster ni, something like that lah. Bila print out, okay, register now, oh masuk ada website, lebih kurang macam tu idea dia. Okay, so nanti gambar yang dah download ni ada 3 ni, so kita akan guna yang pertama di bahagian elemen yang atas ni, kita akan masukkan dekat sini. Yang kedua, kita akan masukkan logo sekolah. Okay, dan yang ketiga kita akan masukkan ke dalam telefon. Baik. Alright. Siapa yang dah siap download komen nombor 4? Ada 3 file kat situ. Save dalam folder khusus. Komen nombor 4. Jadi kita senang nak track peserta-peserta ataupun adik-adik yang sangat-sangat betul hari ni dapat belajar Canva. Okey, Aisyah, Razan, boleh. Okey, Rohayah, nice. Petang ni insya-Allah laju sikit sebab pagi tadi kita dah refresh info, kita dah refresh bagaimana nak buat. Jadi latihan yang ketiga ni memudahkan lagi lah. Cuma guideline daripada saya supaya adik-adik boleh bersama-sama. Kita siapkan poster latihan yang ketiga pada petang ini. Okey? Yang lain mungkin dah siap. Okey, bila dah download, okey, dalam Canva kebiasaan kita akan gunakan template yang percuma ataupun yang pro, okey. And then ada info ataupun file yang kita nak masuk daripada outsource, daripada komputer ataupun daripada website lain, especially untuk yang gambar ini. So kita akan pergi di bahagian bawah elemen, yang ini upload. Okey, so kita pergi kepada bahagian upload. So kita akan jumpa upload media. Okey, so upload media. Jadi saya nak adik-adik sekalian, contoh macam saya ni, ini adalah view yang mana saya dah guna. Maksudnya saya dah pernah upload. Jadi dia akan keluar. Dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar. So bawah-bawah ni contoh-contoh yang pernah kita upload. So bagusnya Canva, kita punya history yang sebelum-sebelum ni, so dia ada dekat dalam kita punya Canva. So kadang-kadang mungkin nak pakai yang minggu lepas punya projek kan, so dia ada. Cara nak delete senang sahaja. Contoh macam ni kan, dia ada 3 dotted ni, and then trash. So dia delete dah daripada kita punya platform. Okay. Alright, so upload media. Bagaimana nak upload? Upload media yang bahagian atas lah. And then klik pada device. Device maksudnya komputer masing-masing ataupun daripada phone. Alright, so klik device and then cari, masukkan ke tiga file image tadi. Okay, yang pertama secondary handphone tu adalah JPEG, dan yang kedua logo sekolah tu adalah dalam bentuk PNG, and then yang ketiga tadi gambar sekolah ramai-ramai itu kan, gambar student, gambar staff, itu adalah JPEG. Okay. Alright, so step, siapa yang dah upload, berjaya upload, sila komen nombor 5. So saya boleh trace. Adik-adik sekalian boleh masukkan gambar. Komen nombor 5. Okay. Bagus. Nice. Alright, adik Razan laju. Okay.
Yang lain? Yang lain okey? Alright. Pergi dekat ruangan chat. Kalau yang tak perasan, ruangan chat ni ada 3 file. Download dulu dalam komputer, save dalam folder latihan ataupun folder khusus hari ni. Kemudian dekat Canva, bahagian upload. Okay. And then upload media. Upload media. And then upload from device. Alright, so komen nombor 5. Okey, Razan seorang baru. Okey, siapa yang berjaya komen nombor 5 supaya nanti saya akan tunjukkan bagaimana Canva akan detect color. Color, okey, yang ni sampel kita ni, color coklat ni bukan daripada background bukan daripada asal, tetapi dia detect daripada image. Selepas kita masuk image, dia detect gambar, terus dia bantu kita untuk dapatkan color. Yang ini photo color. Jadi hasil daripada gambar ni kita akan dapatlah color yang ini. Dua ni. Salah satu caralah. Ini color, photo color. Okey. Komen nombor 5, saya tunggu sekejap. Alright. Jika dah berjaya, kita upload. Okey, yang ni jangan upload ketiga-tiga. Masuk satu-satu. Okey, satu-satu. Alright. Yang pertama kita masukkan dulu logo sekolah. Logo sekolah yang KMS Secondary. Okey. Dia akan keluar macam ni. Pertama kali kita klik, dia akan terus masuk ke dalam. Okey, yang ni boleh fokus. Frame dan shape berbeza. Yang mana frame dia akan terima gambar kita. Frame yang ada gambar awan dengan apa ni ground, awan langit tu. Okey, adik-adik tengok sekalian, tengok kita just drop di dalam kawasan. Okey. Saya ulang sekali lagi. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, saya bawa contoh Okey, yang bahagian bulat ni yang ada awan ini adalah frame. Function frame ni adalah membantu untuk kita letakkan gambar di dalam dia. Tanpa perlu kita create shape bulat, shape yang selain daripada bulat lah. So contoh macam ni bulat, so kita masukkan dalam. Dia automatik. Okey, oleh kerana yang shape ini adalah PNG, saya ajarkan adik-adik, okey cikgu, kita kena edit bahagian crop. Sebab kita kena faham apa yang kita download, apa yang kita upload, kita kena tahu dia punya condition. Okey, condition dia PNG, dia transparent. Of course kita nampak warna kuning. Tetapi dalam Canva kita boleh crop. Jadi shape bulat, logo kita bulat. Jadi kita kena movekan dia. Okey, saya besarkan sikit. So adik-adik, okey, movekan dia ke kanan. Dan of course lah kita akan edit. Alright. Ini manual. Sebab tak jumpa ataupun tak sempat nak crop file yang bulat. Okey. So once kita dah siap, dah puas hati dengan dia punya bulatan, dengan kita punya border, okey, kita dah satisfy. Contoh ni kita klik luar lah. Seolah-olah yang bahagian belakang adalah dia punya border, depan adalah dia punya frame. Kalau kita ungroupkan, kita ungroup, dia adalah dua entiti yang berbeza. So beza kena ingat shape dia tak boleh terima image, tak boleh terima foto, tetapi frame function dia untuk terima foto supaya kita mudah untuk letakkan apa-apa gambar. Okay, nice. Alright. Siapa yang dah berjaya boleh komen nombor 6. Okey, komen nombor 6. Berjaya yang pertama. So untuk memudahkan kerja, saya grupkan dulu. Yang kita bawa ke atas lah. Okey, siapa yang dah berjaya boleh komen nombor 6. Dan gambar yang kedua, dalam proses yang sama, kita masukkan juga gambar yang telah kita upload tadi. Gambar upload, gambar sekolah. Terus masuk. Dia bukan terus masuk ke dalam frame, dia terus masuk dalam kita punya artwork dulu. And then step yang kedua, kita drag masuk dalam frame. Gitu.
Nampak tak? Menarik tak? Menarik tak adik-adik? Tak dengar suara. Yelah. Boleh komen nombor 6 supaya saya tahu adik-adik bersama. Follow dan dapat seperti yang berada di skrin. Dapat? Alhamdulillah. Okay, sama juga step dia. Kalau kita rasa macam gambar kecil sangat, kita boleh crop lah. Dua step. Sama ada kita besarkan kita punya shape frame. Right? So dalam design petang ni kita tak nak besarkan sebab kita nak gunakan ruang yang ada. Tetapi gambar dalam kita boleh besarkan menggunakan ni gambar ni kita nak crop. Adjustment gambar atau besar kecil. Okey, kita gunakan crop. Kena ingat kat situ lah. Dan kita klik crop. Contoh kita nak besarkan. Besarkan. So dia masih kekal berada di dalam frame, tetapi kita adjust crop, menggunakan crop, gambar tu jadi besar. Tetapi masih kekal dalam frame. Okey, so boleh adjust lah. So saya nak dia fit di dalam frame. Okey. Sama juga crop, kita boleh move supaya ada mungkin gambar yang bertindih, kita nak dia nampak. So adik boleh move kan lah. Move kan. Mungkin ada kawan kita gambar dia tertindih, kita tak suka ataupun kita nak nampak dia sesuai. Okay, just nice. And then kita klik pada luar. Okey. Ramai yang komen nombor 6. Alhamdulillah. Alright. So saya nak tunjuk color yang lagi dua rectangle. Rounded rectangle ni bagaimana kita nak tukar color dia bila kita dah masuk gambar. Saya nak tunjukkan yang inilah photo color. Photo color sebab kita dah ada dua foto, so Canva dah terus bantu detect color yang ada di dalam gambar logo kita dan juga gambar ni, gambar kawan kita ni. Alright, so yang atas ni kita gunakan dark brown. Okay. Yang ini kita guna light brown lah. Okay. Boleh? Sampai sehingga yang dekat sini, kita dah hampir-hampir siap yang bahagian atas sebelum kita masuk teks. Nanti kita, dia susun atur cara kerja lebih kurang macam itulah. Flow dia. Jadi mengikut kesesuaian masing-masing selepas ni. So macam saya, flow saya akan masukkan shape sebab kita tahu yang itu adalah dia punya backdrop, dia punya background. Okay, and then yang rounded untuk logo kita groupkan tadi, kita ungroup. Okay, and then kita pilih yang bahagian kotak round belakang, shape belakang tu, kita tukarkan color dia warna gelap. Okay, warna gelap. Tengoklah. Adik-adik mungkin nak tukar tak sama color, tetapi yang penting sama shape susunan tu ni kita cuba samakan. At the end nanti kita tengok hasil sama-sama. Okay. Alright. Ini dah almost 45% lah kita punya design. Okay. Yang seterusnya, boleh saya terus? Okay, dah ramai yang komen nombor 6. Okay, color. Bagaimana nak tukar color? Pergi bahagian color. Okay, color. Bila kita select shape, contoh coklat, yang ini, yang rectangle round ni, kuning, dia akan pergi kepada bahagian ini. Okay, boleh tukar color kat sini. Alright. Saya harap semua dapat. Okay. Next, kita nak masuk elemen font ini. Elemen font. Siapa perasan tadi? Semasa kita cari elemen yang bulat, yang elemen frame kreatif ni kat mana? Kat mana font ni? Ada siapa ternampak tak? Boleh komen. Okey, saya akan cari font di bahagian elemen. And then kat mana? Yang boleh masuk gambar apa? Shape ataupun frame yang boleh masuk gambar. Siapa boleh komen? Maksudnya dia faham. Okey. Yang boleh masukkan gambar adalah good Razan. Frame. Kita pergi bahagian elemen. Kita turun ke bawah. Yang second last adalah bahagian frame. And then biasakan diri kita gunakan C
see all supaya membantulah. Okey, ataupun kalau kita tahu dia punya keyword, okey, keyword kan, frame phone. Okey, contoh ada tak? Kita pergi kepada bahagian grafik. Okey, kadang-kadang ada yang kita ingat, kita lupa. So kalau kita ingat, yes, frame phone ada. Ada, ataupun kita search manual dekat bahagian frame, see all, sambil-sambil lah. Ini adalah proses kadang-kadang sehari, 2 hari kita scroll, dia panggil apa? Subconscious mind. Dan kita punya otak kita ni akan proses apa yang kita lihat. Kadang-kadang mungkin kita tak pakai hari ni, akan datang kita pakai, so kita akan trigger lah benda tu kat mana. Contoh macam ni kan, ada 2 laptop dengan phone. Dia trigger kita, oh ada frame, okay, and then tak sesuai gambar ni. Okay, kita secara step yang kedua ataupun option yang kedua, kita boleh guna frame phone. Kita gunakan keyword, and then kita tukar kepada grafik. Okay, so kita dapatlah ada 3, 1, 2, 3. Okay, adik-adik boleh pilih lah design yang mana satu. Okay, so saya pilih yang sebelah kanan atas dan masuk dalam kita punya artwork, and then kita resize lah resize. Ini sementara kita, selepas ini kita akan masuk text. Kita masuk daripada tajuk atas, dia punya subheader, and then footer, everything. So kita akan go one by one. So everything is about background is there lah. Tengok element, kita resize dia bila ada objek yang selain daripada phone ni, dia akan membantu untuk kita align. Sama ada bawah, atas. Okay, alright. So komen iPhone. Sila komen iPhone. Siapa yang dah masukkan gambar phone, frame berbentuk telefon ni, komen iPhone. Okay, Akila, good. Umar, good. Alright. Nice Okay, insyaAllah lah. Saya doakan adik-adik yang depan saya ni semuanya hebat-hebat. Walaupun masih bersekolah di secondary school, saya doakan adik-adik semua become a designer. Walaupun tak kerja designer, kita tak pasti, tetapi kata apa, along the way tu kita boleh improve diri untuk membuat design. Okay, dah masuk phone. Alright. The next step, kita akan masukkan gambar lah. Okay, jadi adik-adik gambar dalam phone tadi tu, ada file yang ketiga, ada upload kan. Okay, phone yang ketiga adalah screenshot tau. Dia adalah screenshot. KMS secondary. Nak tak saya tunjuk macam mana saya screenshot secara secara pantas. Kadang-kadang kita dalam design, ini tips lah kita panggil apa, mockup. So phone ni gambar ada awan, gambar ada gambar tanah kan, gambar langit. So kita nak tunjukkan kepada kita punya audience ataupun assignment, kita nak tunjuk pada cikgu, ataupun kita buat freelance kerja, kita nak tunjuk pada klien. Ini drag sahaja ke dalam phone, seolah-olah phone ni hidup. Seolah dalam website sekolah kita. Okay, nak tak saya tunjuk macam mana cara nak screenshot? Okay, saya tunjuk tak sampai pun seminit. Alright. Izinkan saya share. Okay. Kita pergi dekat browser. Okay, browser. Khalifah lah sebab saya ambil sekolah punya. Khalifah Model School. Right. So kita pergi website yang tadi saya perasan ada 2 rupanya website sekolah Ada yang primary dan juga ada secondary. So pergi kepada secondary. Okay, klik. So bagaimana kita nak dapatkan screen phone punya size? So adik-adik kena pergi dekat right click,
Okey. Right click dekat kita punya screen ni, mana-mana. Nampak tak bahagian inspect bawah sekali? Yang ini. Okey. Ini tips lah. Tambahan. Okey, klik yang situ. Terus dia akan viewkan kita punya website tu macam ni. Yang ini kita nak. So adik-adik jangan usik yang inilah. Ini tak perlu delete, tak perlu copy. Okey, kita hanya nak yang ini. So apa yang saya buat, gunakan pen tool di dalam kita punya komputer. Semua komputer ada. Bentar saya demonstrate. Tak keluar pula dia punya tool. Okey. Ni kan kita ada snipping tool dalam kita punya komputer masing-masing, ataupun kita ada software lain. Kita crop lah. Kita crop, besarkan, jarakkan sikit lah, jangan kita sharp-sharp. Okay, save. And then cara dia tadi, step dia save dalam kita punya komputer, and then kita upload. So berjayalah kita masukkan template ke dalam frame telefon. So yang ini pangkah yang hujung, pangkah yang dekat sini, dia akan hilangkan lah. Macam mana, sekali lagi saya ulang, untuk dapatkan view phone, right click, inspect. Nak besarkanlah. Kalau macam kita punya tab kan, pakai apa, landscape, kita ada tab, Samsung tab ke kan. So kita dapatlah screenshot. Kalau kita pakai apa ni, tab apa, Apple punya tab tu saya lupa dah dia punya brand. Kalau besar, screen besar, adjust lah. Ni boleh adjust ini hanya sekadar tambahan lah pada petang ini. Okay. Alright. Kita dah dapat almost there. Beberapa shape lagi untuk kita fokus kepada dia punya teks. Kita ada tajuk, header. Okay. Kita ada dia punya kandungan, isi kandungan. Yang ni ada 3. And then register now ni ada satu lagi, shape box untuk kita masukkan. And then info yang di bawah ni. Ini idea dia. Info ni kita ambil daripada website. Okay. Ini antara cara lah. Cara bagaimana kita nak bina template, poster yang maksudnya benda tu boleh diguna pakai. So hari ni, petang ni, kita akan sama-sama tengoklah ada 10 design poster untuk sekolah yang boleh terus diguna pakai. Sebab kita kekalkan maklumat. Kita dapatkan maklumat ni daripada website kita. Website sekolah. Ni nombor telefon. Kalau adik-adik ada social media, boleh terus posting, register now, masuklah ke sekolah saya. Contohlah promosi. Yang ini nak buat 2022. Untuk tahun depan pun boleh. Okay. Itu kata apa, specialnya design ni, kalau kita faham cara nak edit. Okay. So maklumat di dalam ni, cara dia nanti kita akan gunakan website. Okay. Yang ini. Website dalam ni. Nanti kita copy yang ini. And then info yang seterusnya tadi gambar lah. Kalau ada adik perasan, okey, cikgu perasan, ini gambar ni. Cuma di website sekolah ni, saya right click, open new tab. Okey. Ada cara yang profesional lah untuk kita download gambar yang cantik, tetapi dalam konteks kita punya latihan tak kena-mengenalah dengan sekolah kan. Jadi saya terus ambil daripada website sekolah, so dia ada relate dengan kita punya latihan dan sekolah. Dan seterusnya maklumat yang betul ini. Ini. So maksudnya kita punya poster tu nanti available untuk dipakai ataupun untuk digunakan. Okay. Right. So tinggal lagi beberapa shape, satu lagi. Yang ni saya sebelum saya terlupa, sebelum kita rehat 3.30. Okay. Last part kita masukkan icon. Okay, elemen lah. Di dalam Canva dia sebut elemen. So kita akan cari 2 elemen yang berkaitan dengan phone. Okay, kita akan letak kat sini. Alright, color
text after kita break. Okay, so sekarang kita nak cari elemen untuk telefon. Okay, kita akan pangkah dulu. Kadang-kadang kita tekan elemen ni kita nampak existing, so kita kena pangkah dulu. And then kita type phone. Phone, yes. And then pergi kepada grafik. Okay, dalam Canva dia terus bantu kita once kita tahu dia punya keyword, kemudian dia punya pecahan-pecahan sama ada foto, grafik. Okay, next kan, kalau adik-adik nak buat video pun ada. Best Canva ni, memang best. Okay, kita pergi kepada grafik, kita nak dapatkan ganggang telefon. Okay, pakailah yang mana yang sesuai, yang free. Okay, mana adik-adik yang pakai pro version boleh boleh guna, tetapi tadilah kena ingat konsep asas dalam design tidak semua yang cantik itu kita boleh pakai. Oh, rasa design telefon ni cantik lah pakai. Tapi kita kena fikirkan dia punya tadilah asas-asas dalam design, repetition, shape, bukan yang suka-suka hati kita lah. Alright, itu senang saya explain. Okay, jadi kita nak telefon yang macam ni, ganggang ni, phone. Okay, mana yang ada free? Yang inilah kita gunakan free. Okay, so first time dia keluar warna hitam. Ini antara tips bagaimana kita nak tukar color. Senang saja, sama juga macam crop tadi. Untuk shape kita ada color kotak tu, so kita tukarlah. Cuma yang kat sini still tak boleh tukar disebabkan dia overlap dengan kita punya background putih. Jadi kita kekalkan dulu sementara kita masukkan ikon yang kedua, iaitu ikon email, surat kan, yang bawah ni surat, ikon email ni. So kita nak dapatkan yang ini. Yang dua ni, yang ni pertama kita dah dapat, yang email ni. Okey, supaya kita arrange kita punya resizing tu sama-sama. Terpulang ada yang nak resizekan dulu, letak dulu, and then kita cari email. Keyword dia adalah email. Okey, email, and then pergi kepada grafik. So kita nampak envelope. Envelope. Ini kita gunakan yang ni lah, yang Allahumma salli. Okey, yang ketiga ataupun kita nak guna yang pertama pun boleh. Dia ada beza Kalau yang pertama ni envelope dia warna dia transparent kepada dia punya outline. Okey, tak apa. Kita gunakan yang adik-adik boleh pilih, tetapi mesti samalah mesti sama. Jangan selain daripada envelope. Okey, so kita nak tengok hasil kita, hasil yang sama. Okey. So kita bawakan ke bawah. Masih besar. Of course lah, sebab ruangan bawah ni kalau actual adalah kecil je. Okey, so kecilkanlah. Okey. Dan shape ni mungkin kita naikkan sikit. Right. Okey, tadi saya dah explain kan bagaimana nak tukar color. So pergi satu-satu, pergi kepada box yang atas ni, and then tukar color white. And then yang kedua, okay, kita jumpa isu yang baru. Untuk envelope yang ini, dia edit image. Okay, edit image. Tetapi kalau kita guna ikon yang ini, dia ada kotak hitam ni untuk diedit. Tetapi tidak pada envelope. Envelope ni dia edit image. Jadi memudahkan kerja kita. Kita jangan pening-pening. So kita delete yang biru. Okey, dan kita gunakan envelope yang pertama tadilah. Kita kecilkan. So cara kerja kita, okey, kena zoom in, zoom out lah. Okey, dekat keyboard zoom in. Once kita dah letak pada position dia, kita zoom in. Okey, lebih kurang. And then cara dia untuk tukar color, pergi dekat sini, white color. Okey. Alright.
Siapa dah siap masukkan ikon phone dengan envelope iaitu email, boleh komen nombor 7. Okay, mula-mula masukkan dulu and then baru resize. And then tukar dia punya color. Okay, nombor 7 bagus Omar. Nice. Omar Razan, Akila. Okay, good. Dalam design kita punya artboard ni semua free, dia boleh move. Jadi jangan risau, mungkin ada kawan kita terbesarkan kotak ke, so don't worry, nanti kita boleh adjust. Yang penting tadi yang macam ni, once kita dah tukar white color, so kita tahu background kita putih, so kena hati-hati yang itu. Contohlah kita termovekan phone kita dekat tengah, so kita mungkin rasa dah hilang tetapi dia ada kat tengah ni. Sebab dia warna putih kan. Okay. Alright. Okay, good. Nombor 7. Komen nombor 7. Alright. So kita tinggal satu lagi shade iaitu untuk register now. Kan register now ni very simple. Tadi soalan Mariam tadi bagaimana kita letak teks di hadapan dan bahagian belakang adalah dia punya shape. Okay, elemen kita pergi kepada bahagian shape. Right. Canva dia akan auto select color. Ni color coklat ni. Dia tukar kat sini lah. Tukar kat sini. So kita nak sama warna kuning. Apa yang bestnya, once kita dah pakai kuning ni, dia ada dekat sini. Terus klik. So dia akan change. And then kita resize. Nampak macam laju sebab dah biasa. Jadi kalau ada adik rasa macam slow, itu normal. Bukan terus laju. Semua orang macam tu. Saya pun mula-mula dulu pun macam slow. So kita terus resize. Okay. Nampak? So dekat sini, saya rasa kita dah almost 70% kita punya poster kita ni based on kita punya sampel latihan. Okay. Cuma color kita akan tukar. Alright. So color. This one dark brown. This one. Ataupun kalau yang ini dia gelap lagi kan. Which one lah? Mungkin nak follow yang atas ni, elemen atas ni, ataupun cari yang lebih gelap. Kalau ada. Dia tak detect yang warna gelap kan. Okay, tak apa. Pakai yang inilah pun boleh. Okay. Komen nombor 8. Siapa dah sama dengan cikgu kat depan ni? Kita dah ada logo. Kita dah ada gambar kawan-kawan ni, frame ni. Kita dah align. Kita dah masukkan box. Kita dah masukkan frame iPhone. Ni rasa ni bukan iPhone ni. Tak apa, kita namakan dia iPhone. Kita dah letak footer punya background. Kita dah masukkan icon. Jadi dia punya step-step tu, itulah yang cara bagaimana adik-adik boleh apply nanti. Okay. Ini daripada blank. Bukannya daripada template. Kalau ada template lagi cepat. Baik, kita rehat dulu. Minta izin dengan Cikgu Najwa. Okey Cikgu Najwa. Kita rehat dulu dalam 10 minit. After this, selepas rehat, kita akan masukkan teks. Okey. Okay, cikgu. Boleh Cik Rashidi. Okey. Boleh Okey, kita akan masukkan teks. Teks very simple. Cuma proses first time ataupun awal-awal kita design ni, so kita susun satu-satulah maklumat tu. Kita dah ada title. Kita tahu apa dia punya sub. Okey, kita layoutkan dia. And then dia punya body content kita akan tengok refer kita punya website ataupun info yang kita ada untuk kita masukkan. InsyaAllah dah rasanya dah hampir 80% kita punya poster latihan ketiga hampir siap. So kita rehat 10 minit. Jumpa 3.40 petang. Alright.
Okay. So jam saya menunjukkan 3.40. So adik-adik kita macam mana? So dah ready, comment ready. So kita continue sedikit lagi untuk masukkan di dalam kita punya design. Kita akan masukkan. Okay, saya share screen. Kita tinggal lagi untuk memasukkan texting text. Header. Okay, font. Body text. Okay. Dan juga beberapa lagi info. Yang lain, alhamdulillah kita dah cover. Background, kita dah gunakan shape, kita dah gunakan element frame. Okay, kita masukkan sedikit elemen continuous, dia punya shape tu seolah-olah dia terputus. Okay, dan kita masukkan elemen font. Okay, shape font, frame, bukan shape, frame. Sebab di sini tak silap saya, kalau kita delete gambar dia. Kita bukan delete telefon tu. Begitu juga logo sekolah ni, kita delete gambar tetapi frame tu dekat situ. Bestnya Canva ni sangat-sangat memudahkan kita as a user lah. Jadi adik-adik yang baru belajar sangat-sangat sesuai. Macam kita, macam saya guna Photoshop, guna Illustrator, kadang-kadang dia ada beberapa langkah lagi lah untuk kita delete, kita copy paste. Contoh macam gambar ni kan, kita delete, frame tu ada dekat situ. Jadi step untuk membantu memudahkan kerja, sangat-sangat best. So kita Ctrl Z untuk kita undo. Okay, ready. Okay, Omar ready, Akila ready. Okay, kita harap rakan-rakan kita, kawan-kawan, adik-adik bersedia. Okay, saya akan continue. Jadi izinkan saya continue. Okay, right cikgu Okay, sampel kita yang terakhir, step kita yang terakhir, kita akan masukkan texting. Text. Okay, kalau secara ringkas, ini adalah dia punya font. Okay, tengok di screen. Okay, ini Open Sans. Ini yang standard. Sekiranya kita tak tukar font punya nama, dia akan bagi standard. Okay, Montserrat Extra Bold. Okay, kita tengok yang bawah. Montserrat Extra Bold. Okay, Montserrat Semi Bold. Okay, nanti kita akan gunakan ruangan teks. Lebih mudah kita gunakan ruangan teks ni. Okay, kita daripada atas, kita akan nampak Montserrat Klasik. Okay, kalau kita buka dia punya hidden line, hidden line pula, hidden object, so dia akan ada yang ini. Dia akan tick yang ini. Montserrat Klasik. Yang kedua, kita ada Open Sans. Kalau kita pernah pakai, dia akan jadi macam mana? Sekejap, dia akan, kalau kita type lah open, dia akan keluar lah. Tetapi kat sini untuk kita cari font. Okay, tak apa. Ini Montserrat Extra. Okay. Body text semua bawah ni semuanya Montserrat. Cumanya berbeza-beza. Okay, berbeza-beza dia punya shape. Okay, ada yang bold, ada yang semi bold, ada yang extra light. Dia size dia, saya sekejap Montserrat. Okay, kalau dekat sini family untuk font Montserrat dia banyak. Okay, ada yang klasik, ada yang Montserrat sahaja, dia ada thin. Ini yang best. Ini yang perlu diambil berat untuk penggunaan font di dalam kita buat design poster, design Instagram, sama semua design lah. Okay, elemen design yang kita continuous
dia ada family dia. Ini boleh jadi dia punya header. Yang ni dia punya body tag. Yang ni semi body tag. Jadi dalam satu-satu design kita yang tetapkan lah. Tak silap saya dalam satu poster, satu design jangan lebih daripada 2 jenis font. Font ni kena ada 2, jangan lebih. Itu nasihat lah. InsyaAllah nanti Cik Imran akan share lagi untuk penggunaan font untuk adik-adik. Itu saja explanation dan kita akan sama-sama buat. Okey. Masukkan teks. Alright, so tajuk kita adalah tajuk kita adalah KMS Secondary Shaping Excellent Character 2021. Dekat mana saya ambil? Dekat website sekolah adik-adik. Dekat website sekolah cikgu lah. Okey, KMS Secondary. Kita jadikan dia punya tajuk besar. Kemudian Shaping Excellent Character, dia punya tagline kita letakkan di bahagian bawah. Okey. KMS Secondary. Okey. Tajuk dia. Tagline dia. Okey, boleh copy kalau tak sempat. Mungkin kau boleh copy paste. Boleh copy paste. Nanti saya ajar macam mana nak copy paste. Okey. Masukkan teks, add heading. Automatik dia akan bagi alignment yang center. Kalaupun kita suka nak buat daripada setting alignment ke kiri, sebab yang ini kiri ke kanan, so kita adjust teruslah. Yang ini biasa, so kita akan biasakan diri untuk adjustment. Macam ni kan, kita zoom in, and then kita gerakkan, and then kita type. Sebentar. Okey, KMS. Adik-adik buat sama-sama. Tinggal yang ini sekejap je, sikit je lagi. Secondary. Okey, ini adalah satu line. Okey. Bagaimana kita nak edit teks? Dua cara sama ada manual, kita pergi dekat bahagian atas ni. So kita klik. Ini cara manual yang pertama, yang kedua kita terus edit dekat dia punya boundary box ni lah. Boundary box ni. Yang ni kita boleh masukkan. Kalau elemen yang tengah ni, kalau adik-adik perasan elemen ni ini sebelah kiri ke kanan, kalau yang ini center. Jadi bila center, bila kita movekan kotak, yang ini dia akan jadi center lah. Center di dalam kotak tersebut, boundary dia. Kalau di sebelah kiri, kanan saja yang bergerak, kiri tak bergerak. Ini membantulah tips untuk adik-adik edit dengan mudah. Dengan maksudnya kalaupun dia bergerak ke kiri ke kanan, kita tahu kat mana masalah dia. Cara nak edit. Okey, KMS Secondary. Okey, dan satu. Kemudian teks yang kedua kita letak subheading. Terpulanglah kalau adik-adik nak letak yang bawah sekali pun boleh. Kita gunakan bawah sekali sebagai dia punya tagline. Shaping. Okey, shaping. Excellent. Ini kena hafal ke? Cikgu? Student-student tagline sekolah ni kena hafal ke atau ada yang tanya, jika tanya tak tahu ni? Patutnya kena tahulah. Adik-adik kena faham. Sekolah punya tagline Shaping Excellent Secondary. Selepas daripada hari ini cikgu kena hafal lah. Cikgu akan hafal. Ya Allah, sekolah KMS ni dia punya tagline Shaping Excellent Character. Dahsyat besar dia punya misi untuk membentuk individu yang excellent. Lebih kurang macam tu Cikgu Najwa insya-Allah. Okey. Alright. So tadi kita masukkan teks tanpa kita ubah font. Sama juga step macam objek semua tadi, shape, kita masukkan dulu teks, kemudian baru kita
edit dia punya font. Okay. So font petang ni kita nak pakai Montserrat. M-O-N-T-S-E-R-R-A-T. Ni family dia. Montserrat. Ada dekat ruangan chat. Okay. Kita akan jumpa dekat search. Recently used, kalau sekiranya kita pernah pakai, dia dah terus bantu kita di Canva. Bagusnya Canva ni, dia terus detect yang pernah kita gunalah. Jadi terus kita klik. Sama ada pilihan lah, besar atau tebal. Kita gunakan sebagai tajuk besar, kita gunakan extra bold. So dia terus edit dekat situ. Okey, yang kedua, sampel kita tadi ni dia gunakan Open Sans Lite. Ini yang standard. Ni sama. Tengok, Open Sans Lite. Okey, dan yang ketiga untuk tajuk besar kita gunakan macam mana cara? Kalau selain daripada kita masukkan teks, kita gunakan cara duplicate bahagian atas, control. Siapa ingat duplicate control apa? Control C, control V ke atau ada control lain? Siapa boleh komen? Cuba komen. Petang-petang ni kita komen. Control D. Okey, Razan. Good boy. Good boy kan? Jangan tersalah pula. Okey, good. Alright, control D ataupun Cik Imran ada share tadi, alternate dekat keyboard and then kita tarik dengan mouse. Dua cara lah, control D ataupun alternate di keyboard and then kita drag. Baik, alhamdulillah selesai tajuk besar kita hampir-hampir. Design dia tidak ada istilah sama Adik-adik jangan risau. Font kalau kita nak kecilkan, kita kecilkan. Okay. And then tips dia untuk kita groupkan satu-satu objek, satu-satu elemen tu supaya memudahkan kerja. Control G, keyboard Control G ataupun right click, ungroup, and then kita groupkan balik. Macam ni, kita gerakkan sekali lah. At least adjustment kita ni dia satu set, one family. Okay, kita tengok sama ada sesuai tak ni. Once kita dah masuk teks, baru kita nampak frame bawah ni perlu tak kita kecilkan. Sebab dia dah ke atas sangat. Kan? Dah apa ni space untuk tajuk besar tu dia hampir-hampir terkena. Jadi kita arrange lah. Kita groupkan dia ataupun kita select yang berkaitan. Kita adjust. Macam tu cara dia. Okey. Okey. Adik-adik, siapa yang dah siap tajuk besar bahagian atas, komen nombor 8. Tadi kita sampai nombor 7 kan? Komen nombor 8. Alright, good. Sikit lagi. Sikit lagi. Allahu Akbar. Bila dah hujung-hujung ni rasa pantas pula masa berjalan kan? Rasa macam baru je belajar. Okay. Right, good. Okay. Oma, Akila. Yang lain-lain lagi 8 orang. Saya harap boleh follow So masukkan teks and then susun. Adjustment mengikut mata kesesuaian lah Maksudnya kacamata kita ni suka besar kecil tapi jangan lupakan elemen-elemen design tu. Alignment dia, size dia, okay? Font yang kita pakai tu. Okay. Kemudian yang seterusnya second last. Kita masukkan body text. Body text ni okay, adik-adik boleh copy. Yang ni kita punya latihan kita daripada website. Jadi yang ini, welcome to our school. We are home to 140 students. Okay, and then the third paragraph pendek sahaja. Okay. Masukkan repeat balik text heading ataupun subheading terpulang. Sebab nanti pada font tu kita boleh adjust dan kita boleh manual resize. Okey. Cara pertama adalah type lah. Kita tengok reference kita type. Yang kedua untuk memudahkan kita copy. Okay, welcome to our school. Okay, select font ataupun wording yang perlu, Ctrl C. Okay, ini caralah.
tips. And then pergi kat Canva, kita dah add text and then Ctrl V. Okay, boleh adik-adik selain daripada kita type sendiri manual, kita tengok reference. Itu cara yang pertama. Cara kedua, untuk proses memudahkan kita pergi kepada reference ataupun website yang kita nak maklumat tu, Ctrl C, Ctrl V. Okay, and then kita paste ke dalam Canva. Dan dari Canva ni kita adjust lah setting daripada kiri. Okay, alignment ni kena make sure, kena selalu tengok bahagian atas ni, kena selalu update supaya kita punya layout, font, size kita ni tidak lari daripada konsep yang kita nak lah. Okay, kita dah ada tajuk welcome to our school. Lepas ni kita akan edit dia punya font family. Kita just masukkan dulu. And then kita masuk subheading. Alright. Subheading. Kita copy yang bahagian bawah, we are home ni. Alright. Kita copy. Untuk kita jadikan dia paragraf yang kedua. Selepas daripada tajuk. And then Ctrl V. Okay. Dia memang besar lah. Sebab kita paste. Manual, adjust. Kita gunakan cara ni. Ataupun kita select untuk cepat. Kita masukkan nombor lah. Okay, 20 sebagai contoh. Ni sebagai contoh. Sekejap oh dia ni. Okay, 24. Okay. Yang ini alignment lah, kiri ke kanan. Okay, turun sikit. And then kita boldkan dia. And then spacing, bila dia ada masuk paragraf perenggan kedua ketiga, so dia ada spacing line. Adjustment yang ini. Yang ini kena perhatikan 1.38. Okey, kita buat 1.38. Letter spacing biar original 10. And then yang terakhir kita masukkan paragraf yang terakhir daripada website sebagai reference. Okey, kita Ctrl D, duplicate. Okey, terpulang nak create daripada kosong, daripada teks pun boleh. Okey, duplicate and then Ctrl V. Sebab kita dah copy kalau adik-adik nak type daripada kosong pun boleh, tapi take time lah. Oleh kerana kita kejar masa, kita shortcut lah. Kita copy. Cuma beza ni, yang ini dia bold, yang ini dia light. Okey. So kita tukarlah dekat family font. Okey. Kita biasakan dirilah. Dekat sini kita cari Montserrat. Okey. Extra bold ataupun bold. Ini kita jadikan dia semi bold. Ataupun okey, semi bold. Yes, betul. Tetapi dia ada perubahan kat situ. Okey. Kotak ni sangat penting, boundary ni sangat memain peranan. At least kalau contoh ruang yang kita ada ni, kita nak dia sampai dekat betul-betul dekat school ni, so adjust supaya alignment tadi, text alignment kena jaga. Okey, ini pun sama. Alright. So spacing untuk paragraf yang ketiga ni sama, 138 ni spacing. Spacing ni maksudnya antara ruang ini. Dia panggil ada breathing space lah. InsyaAllah. Okey. Adjust sikit. Okey. Macam mana adik-adik? Boleh? So kita dah welcome to our school. Kita ada 3 paragraf ni. Siapa yang dah siap? Komen nombor 9. Komen nombor 9. Boleh komen? Dapat tak? Just masukkan teks. Yang pertama, kita tajuk besar tadi. Okey, untuk masukkan teks. Yang kedua adalah kita punya body text, bahagian bawah, information. So akan datang ada idea-idea yang lebih, orang kata apa, berkaitan dengan
pelajaran, assignment kan, projek ataupun hatta mungkin ada bisnes kan. Kita pun tak pasti. Musim-musim PKP ni mungkin boleh bantu family kita kan, ada yang mungkin kawan-kawan kita kan. Dengan knowledge yang sedikit ini kita harap-harap dapat manfaat. Okay, good. Ramai. Aisyah, Akila. Okay, good. Nice Okay. Nampaklah dah dapatlah tu kalau boleh sama. And then dua juga cara untuk register now, copy ataupun guna teks secara klik masuklah. Okay, register now. Register now. Okay. And then kita adjust dia, resize. Ini standard dalam kita membuat design. Besar, kecil, resize. Ini adalah standard. Ini kena familiar lah. Okay. Kena familiar. InsyaAllah satu hari nanti once dah familiar, memudahkan kerja-kerja kita lah dalam kita nak siapkan design. Okay. Sama ada kat sini ke, tengok dia bagi text alignment kan. Kalau yang ini mungkin kita nak sikitkan lagi, and then yang ni kita alignkan dia kat sini. Ataupun dekat sini pun boleh, tetapi tengoklah. Kalau saya letak kat sini, phone ni kita bagi dia center. Ada ruang untuk dia bernafas. Dalam design ni ada panggil istilah breathing space. Saya tidak berapa expert, tetapi adalah sikit-sikit ilmu yang kita boleh apply lah untuk membuat design. Macam ni, macam terlalu ke kanan sangat. So kita edit sikit. Okay. Alright, siapa dah siap register now? Kita pergi kepada part yang terakhir, bahagian footer. Footer ni ada dua info, copyright dan juga nombor telefon lah. Nombor email. Ini teks juga. Jadi kita tak, orang kata apa, step untuk buat design dalam Canva ni dia akan repeat. Element, shape, frame, teks. Okay, cuma kita nak familiar tadi. And then yang paling besar, paling orang kata apa, memainkan peranan adalah ilmu design lah. Kita belajar bagaimana nak susun, nak gunakan font. Itu yang penting. Okay, maklumat yang ada di dalam footer di bawah ni, nombor telefon, email dan juga copyright ni ada di dalam website sekolah. So tu saya cakap, poster ni kalau dah siap nanti ada 10 design daripada adik-adik. So ada 10 macam ragam. Saya harap nanti kejap lagi kita tengok mesti sama ataupun hampir-hampir lah. Okay. Copy paste nombor telefon and then jadikan dia sebagai teks. Okay. Kita gunakan yang paling bawah sekali, body text, and then Ctrl V. Ini Ctrl V cara pantas untuk adik-adik membuat design. Okay, edit. Kalaupun ada lagi nak masuk, kita edit sekejap, jadikan putih supaya kita nampak. And then kita pergi kepada maklumat yang kedua. Kita dapatkan email, Ctrl V, Ctrl C, and then yang ini kita Ctrl D supaya dia duplicate. Kita tarik ke bawah. Kita select all and then Ctrl V untuk kita pastekan kita punya email tadi. Okay. Yang ini adik-adik sekalian kena zoom supaya memudahkan proses kita nak buat design. Okay, ini nombor telefon dan ini email. Okay, susun. Alignment text yang ini sekali lagi dia actually new text, new orang kata adjustment lah. Sebelah kiri. And then pastikan yang ini pun sebelah kiri. Okay. So bila kita susun ni dia akan membantu kita align. And then kita jadikan dia font family Montserrat. Ataupun bawah ni kita nak pakai Open Sans pun boleh. Open Sans slide. Kita guna semi bold. Semi bold, Montserrat, semi bold untuk footer. Okay, align.
Okay, nampak ada tanda dotted line warna purple. So menunjukkan kita align dengan objek dengan teks di bawah. And then kita nak groupingkan dia. Okay adik-adik. Okay guys. Control G. And then dia akan group. So selepas pada ni kita nak align, nak susun arrangement. So satu family, satu kata apa, sekali jalan. Okay, yang terakhir. Yang terakhir kita masukkan copyright. Ayat dia, wording dia apa tadi? Okay, adalah copyright. Sekolah ni copyright 2019. So kita tukarlah. Okay, kita masuk balik. Kita pergi kat sini. Dia dalam biru semua ni, maksudnya select all ni, kita control V. Once kita create new, kita edit balik lah. Macam tadi kan. Sama ada kita kecilkan, kita tarik. Ni adjustment. Okay, adjustment. Ni biasalah. Create new file, new text, new shape. Okay, edit. Dan kita kecilkan. Kita letak center dengan kotak. So apa yang kena ubah? Untuk teks, color dia pada bahagian ni Untuk teks, mana-mana teks, dia bukan seperti shape dia kat tepi. Ada color So kalau teks dekat sini, nanti kan terlupa kat mana tukar color teks, dia dekat sini. Kat sini. Okay, klik and then select warna putih. Kalau nak bold, sekejap, kalau kita nak bold, maksudnya kita kena shape. Okay, bold lah. Alright. So, adik-adik yang dah complete. Kita kecilkan sikit. Ini adjustment lah. Ini perkara yang maksudnya kalau nak mendesign, ini kita kena arrange balik lah. Kita kena tengok, perhatikan secara overall sama ada dia terlalu kecil ataupun terlalu, orang kata, halus sangat. Kalau macam ni kan, full screen. Adakah kalau kita print out, kalau kita jadikan dia sebagai, orang kata apa, physical poster flyers, so berapa size? Jadi dekat situ proses. Itu antara beberapa perkara lah, point-point. Okey. Dah pukul 4. Dan saya dah siapkan, masukkan ke semua teks. Kita 48 minit. Allahu Akbar, sekejap saja. So adik-adik yang dah siap footer, komen nombor 10. Layout ni. Okey. Komen nombor 10. Baik, saya akan tunjukkan, okey, adik-adik yang masih buat, tengok dulu fokus. Untuk kita hasilkan design, kita dah hasilkan. Okey, semua dah faham. Kita gunakan tools, okey, yang sebelah kiri ni yang biasalah, familiar, nama file, okey. And then dekat sini, kalau poster dia ada yang ini, download. Ini untuk kita savekan kita punya format. Okey, ini cara save. Saya tunjukkan dulu untuk save JPEG. Okey, untuk image dia akan nampak ni JPEG. JPEG kita save dalam kita punya komputer ataupun phone. Okey. Ya. Antara JPEG dengan PNG tu mana better sebenarnya? Okey, format. Sekejap mungkin Cik Imran boleh membantu. Okey. Saya tak on kamera Tak apa, Right. kita cikgu. Ni Imran. By right sekarang ni PNG adalah yang high quality punya. Okay, kalau kita nak buat, even nak download untuk printing pun kita boleh gunakan PNG instead of PDF. PDF tu better lah. PDF better untuk printing lah. But then PNG lebih berkualiti tinggi as compared to JPEG. JPEG lebih kepada kalau you all nak letakkan grafik ini di dalam laman web sendiri. Website sendiri Tapi kalau you all nak letak poster ni untuk social media, preferably PNG. Okay. Alright. Okay, sebab social media punya sistem, bila kita upload ke let's say Instagram, Photoshop, Facebook,
even WhatsApp pun, dia akan reducekan the quality a little bit lower untuk apa ni lah, untuk dia punya sistem lah so kita bagi dia yang tinggi and then dia akan reducekan balik. Okay. Alright? Thank you. Okay. Welcome. Okay, this is a final part yang mana di dalam Canva sangat menarik perhatian saya, yang mana bila first time saya jumpa Canva, dia ada animate. Animate. Okay, elemen, upload, kita dah banyak belajar hari ni, tetapi dekat dalam ruangan ni daripada tadi ada ikon animate. Jadi final ni kita akan sentuh, tekan animate. Sekarang dia none lah. Okay, dia tidak ada apa-apa efek. Cuba kita klik block. Dia akan ada animation, ataupun kita tak klik lah, kita bawakan kita punya mouse, kita jangan klik, kita just letak saja. Tengok dia play around. This is interesting dalam Canva. Terus bantu menampakkan kita punya design, ada animate. Adik-adik yang ada bersama saya pada petang ni, termasuk dengan cikgu, pernah tak guna animate ni? Ada tak? Setakat hari ni. Okay. Kalau pernah ada, bagus. Yang mana guna account pro, boleh gunalah. Yang ada crown ni adalah account pro. So macam sekarang saya guna free. Cara yang sama juga, andai kata saya guna tumble, saya nak dia punya reaction dia nampak lebih agresif. Okay. Cara yang sama juga untuk kita download, pergi dekat bahagian download. Ini bahagian download. And then MP4. MP4 suggested sebab dah ada animation. Kalau kita JPEG kan dia dan juga PNG, so dia tidak ada animate lah. So pergi pada MP4 download. Download semua pergi dekat komputer kita. Dia tidak download di dalam Canva. Canva hanya cloud untuk kita punya file kerja. Okay, macam Encik Imran ada tulis dekat chat, animate boleh apply kepada page, kepada text, elemen. So dia ada advance lagi, kita dah apply, boleh edit lagi animate. Tapi itu advance lah. Jadi untuk pengetahuan adik-adik dan juga cikgu semua, so simple animation boleh dibuat. Sangat-sangat menarik sebab kalau kita bagi PNG, bagi JPEG kan dia plain. So kita boleh share yang animate. Okay. Once dia dah fully upload, so dia nak minta kita download kan. Sebentar nanti dia akan bagi link lah. Dia take time sikit. Kalau untuk download MP4 ni dia lambat sikit. Okay. So keluar and then download. And then save lah untuk kita simpan di dalam komputer sebagai contoh. Okay, once kita dah save, nampak tak dekat skrin saya? Animation, nampak? So dia play lah. Okay, dia play. Yes. Okay, macam Cik Imran bagi tahu dekat ruangan chat untuk print high quality, gunakan PDF. So this is reka grafik Canva menggunakan reka grafik kreatif menggunakan Canva pada hari ini bersama saya, bersama juga dengan Cikgu Najwa dan juga adik-adik daripada KMS Secondary, Allah Akbar, Khalifah Model School Secondary. So adik-adik yang dah siap cuba share, yang dah siap, tak sempat siap pun boleh download, okay, dekat komputer masing-masing dan letak di ruangan chat dan share. Kita mungkin ada lagi 10 minit. Cikgu Najwa, kita ada berapa minit lagi bagi sebelum kita selesai. Kita minta, insyaAllah kita akan minta Cik Imran review lah hasil peserta adik-adik kita, pelajar-pelajar kita ni. Saya tahu ada yang hebat-hebat ni. Tak apa, tak siap lagi tak apa, hantar apa yang ada. Jangan malu, jangan segan sebab proses. Everything is about process. InsyaAllah one day akan hebat. Saya doakan semua adik-adik kita ni hebat-hebat orangnya. Okey, itu saja daripada saya. Saya stop share. Okey, boleh on camera. Okey, kalau ada apa-apa
Contohlah adik-adik kita ada apa-apa soalan yang berkaitan boleh tanya, dan saya mohonlah adik-adik kita yang dah siap boleh share dekat ruangan chat tu. Pergi dekat chat tu ada gambar paper tu kan.